Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, boleh dengar suara cikgu? Boleh cikgu. Baik, kita mulalah. Tak payah tunggulah yang lain tu. Biarlah dia masuk kemudian. Okay. Nanti dia akan tengok yang cikgu rekod ni nanti. Okay, baik. Jadi sebelum kita mula, cikgu nak kamu lihat dulu. Okay, video yang cikgu akan tunjukkan. Okay. Boleh tengok dulu. This is newly game. That we got the water. Going to buy. How do we give to? How do we provide water for the plants? Any idea, guys? Close the remark. Oh, we must. That we got the water. Going to buy. How do we give to? How do we provide water for the plants? Any idea, guys? Close the remark. Oh, we must. That's weird. Okay. Okay, jadi dah habis dah video ni. Okay, apa yang kamu nampak tadi? Video tentang apa tu? Video tentang? Video tentang apa tu? Game. Apa dia? Isyad, apa dia? Game. Game kan? Pernah tengok tak game ni? Belum. Belum pernah tengok. Tak silap juga nama game ni, kalau tak silap lah Myville ke apa nama dia kan. Dia macam kita main apa ni, Farmville. Kalau pernah main lah game macam ni kan. Bila kita apa ni, game ni kita boleh buat macam tu, dia boleh tanam pokok lah kan, dapat hasil, dapat ada duit dan sebagainya kan. Jadi mungkin kamu ada pernah main game kan, betul tak? Pernah main tak game? Ke dalam ni ada tak pernah langsung main game? Tak kisahlah game apa pun kan, yang simple ke, yang very complete ke kan, complicated ke, tak kisahlah kan. Betul tak? Ada yang pernah main kan, betul tak? Tak kisahlah di handphone ataupun di apa, komputer kan, betul tak? Jadi dia ya kalau kamu tengok okay, game ni dia bila dia apa, dia dapatkan hasil, dia dapat duit kan, disimpan balik ada dia punya ni lah, account dia kan. Lepas tu kita boleh beli, kita boleh generate balik duit kan. Jadi benda yang kamu tengok tu, yang game yang kamu main sebenarnya ada kaitan dengan apa yang kamu nak belajar pada subtopik yang seterusnya. Sebab hari ni kita nak masuk subtopik yang baru, betul tak? Hari tu kita dah habis tentang database, kita dah habis tentang penggunaan Microsoft Access dan juga penggunaan penyataan SQL.
Dan tahniahlah kepada yang dah hantar latihan sebelum ni. Okey. Jadi kalau yang tak hantar lagi tu ada masa lagi, cukup bagi masa sebab minggu depan pun dah nak cuti kan. Jadi kamu kenalah gunakan waktu tu untuk siapkan mana lagi kerja-kerja yang belum siap lagi. Okey, lepas tu baru kita bincang. Okey. Baik, jadi hari ni kita terus masuk bab yang baru, okey, iaitu dalam subtopik yang seterusnya 4.2 tentang struktur kod arahan. Okey, ini kalau kamu tengok dalam buku kamu, dalam buku teks muka surat 167. Tadi game tu nama dia MyStemVille. Okey, dalam buku teks tu ada. Dia terangkan. Jadi sebenarnya apa kaitan dia dengan yang kita nak belajar? Sebab dalam game tersebut sebenarnya dia ada menggunakan fungsi yang dipanggil sebagai function dan juga fungsi prosedur, okey, dalam atur cara yang kita akan tengok dalam subtopik yang seterusnya, yang terakhir lah, dalam bab yang terakhir ni. Jadi sebenarnya kalau dalam pengaturcaraan yang besar, kita tak boleh buat satu atur cara sahaja. Dia melibatkan atur cara melibatkan beberapa atur cara yang digabungkan, dan orang kata melibatkan sub tugas ataupun beberapa tugas kecil yang kita gabungkan menjadi satu coding yang besar lah. Okey, macam dalam game ni lah sebenarnya dia pecahan-pecahan dia. Okey, jadi itu yang kita akan tengok pada kelas hari ni lah. Okey, iaitu semasa fasa analisis masalah yang kamu dah belajar dalam bab yang pertama. Sesuatu masalah tu perlu kita leraikan kepada sub masalah. Kan kita kecilkan. Daripada masalah besar kita pecah-pecah pada kecil supaya kita dapat selesaikan masalah tersebut. Okey. Jadi apa yang dimasukkan? Masalah tu perlu dileraikan kepada sub masalah. Okey. Yang dimasukkan dengan tu adalah pecahan yang lebih kecil. Masalah tu yang daripada besar tadi, yang lebih kompleks, kita pecahkan kepada yang lebih kecil, yang lebih mudah untuk kita selesaikan. Itu maksud dia. Okey. Jadi manakala dalam fasa yang seterusnya, fasa reka bentuk, apa yang perlu kamu buat adalah untuk sediakan algoritma dia. Untuk setiap sub masalah tu, katalah daripada masalah besar tadi kamu dah pecah ada 10. Katalah kan ada 10 sub masalah. Jadi setiap satu sub masalah tersebut kita perlu sediakan satu algoritma. Okey, sub masalah yang pertama dia satu algoritma. Okey, yang kedua pula algoritma yang lain. Setiap satu tu dia ada tersendiri dia punya algoritma dia. Jadi selepas pada tu dalam fasa kita nak menghasilkan kod tu, fasa perkodan ya, itu untuk hasilkan atur cara. Jadi kita terjemahkan algoritma tadi ke dalam bahasa pengaturcaraan. Dalam algoritma tu boleh kita letakkan catat alik kan. Maksud kod kita nak dapatkan gambaran atur cara tu. Macam kita nak buat karangan lah kan. Sebelum buat karangan tu takkan tiba-tiba kita terus ambil pen kita terus tulis dekat kertas kan. Pastinya kita bina dia punya rangka dulu. Sama juga dengan yang kamu belajar dalam atur cara. Sama juga bila dapat masalah sesuatu soalan tu kita bukan terus buat, kita akan rangka dulu. Macam itulah yang kita akan buat. Barulah kita terjemahkan dalam bahasa pengaturcaraan. Okey. Iaitu yang kita belajar dalam tingkatan 3 dan juga tingkatan 2 dulu, Python kan. Maksud tingkatan 1 Scratch lah. Okey, baik. Jadi dalam atur cara tersebut kita gunakan atur cara utama yang kita panggil sebagai main. Yang kamu buat biasanya kan. So sekarang ni kita nak belajar satu lagi, kita nak buat sub atur cara pula. Maksudnya dalam main tu tadi nanti kita akan panggil sub atur cara yang kita buat. Sama ada kita menggunakan function ataupun prosedur. Prosedur. Okey, dia ada dua, function ataupun prosedur. Jadi ada dua sub atur cara yang kita akan gabungkan, kita akan masukkan dalam yang main tu. Nanti kamu akan tengok. Jadi kamu punya atur cara tu tak adalah terlalu panjang. Kan? Kalau kita nak tengok scroll daripada atas sampai bawah tu terlalu panjang. Jadi kita menghasilkan sub atur cara yang lain yang kita gabungkan nanti dalam main atur cara. Dalam yang kod atur cara yang utama lah. Okey. Jadi ini cerita keseluruhan awal di subtopik yang baru ni kita akan tengok. Okey, boleh rujuk dalam buku surat 167. Okey. Jadi apa yang dikatakan dengan sub atur cara, function dan juga prosedur tu. Okey. Jadi kita akan tengok apa fungsi dia. Okey, apa fungsi untuk function dan juga prosedur. Okey, baik. Jadi function dan prosedur ni adalah merupakan sub program kecil yang berada dalam program utama. Maksudnya dalam program utama tu dia ada function dan dia juga ada prosedur. Maksudnya dia sebahagian daripada atur cara utama tadilah. Apa tujuannya? Untuk kita selesaikan masalah khusus dengan parameter yang kita berikan.
Okey, supaya atur cara yang besar tadi kita dapat selesaikan dengan mudah. Okey, apa yang dikatakan dengan parameter? Apa maksud di parameter kat sini? Okey. Parameter kat sini yang dimaksudkan dengan parameter adalah dia merupakan pemuli ubah yang kita gunakan dalam function mahupun prosedur. Jadi pemuli ubah yang kamu guna sebelum ni sama je juga kan, cuma kita gunakan dalam fungsi function dan juga prosedur yang kita panggil sebagai parameter. Parameter itulah adalah pemuli ubah yang kita gunakan. Okey. Jadi function ni akan pulangkan nilai sebaik sahaja tugas tu dilaksanakan. Maksudnya bila dah selesai dalam atur cara sub atur cara tu, function ni tujuan dia adalah dia nak pulangkan balik nilai tersebut. Jadi sesuai dengan yang digunakan dalam membuat tugasan yang sama, terutamanya yang melibatkan pengiraan. Maksudnya apabila kita dalam atur cara kita ada perkara yang berulang, tugasan yang sama, terutamanya macam pengiraan. Kita nak kira luas segi 3 ke contohnya kan, ataupun kita nak mengira luas bulatan. Jadi benda tu berulang kita gunakan. Jadi ada baiknya kita gunakan fungsi function. Maksudnya pengacara tu tak perlulah mengulang kali type benda yang sama saja. Kan, dia tak perlu type berulang kali. Benda yang sama dia nak ulang-ulang type tak payah. Sebab dia dah buat satu function yang khas untuk mengira benda tu. Untuk membuat tugasan yang sama. Jadi dalam main nanti kita akan panggil saja. Kita akan panggil dia akan berfungsi. Dia akan datangkan nilai dia. Okey, nanti kamu akan nampak. Ini cerita gambaran dia macam mana. Nanti bila kamu buat dalam Python baru kamu akan nampak macam mana. Okey. Baik, jadi setakat ni ada soalan tak? Untuk ni, sebelum cikgu teruskan. Baru kita tengok function saja. Okey, function kamu kena ingat dia pulangkan nilai sebaik sahaja tugas tu dilaksanakan. Okey. Baik, ada soalan tak? Kalau tak ada soalan kita cikgu teruskan. Okey. Boleh? Boleh tak setakat ni okey tak? Tolong respon. Hello. Boleh. Okey lah. Okey, cikgu risau cikgu cakap seorang kan. Kan? Okey, kamu senyap je. Okey, baik. Jadi tak ada apa-apa, kita cikgu teruskan. Okey, baik. Seterusnya. Okey, tadi function kita tengok prosedur pula. Okey, prosedur ni dia merupakan sub tugas juga dalam atur cara yang kita buat. Maksudnya atur cara yang sama, tetapi dia tidak perlu pulangkan nilai setelah tugas tu dilaksanakan. Kalau yang tadi function kita kena pulangkan nilai, tapi dalam prosedur ni dia tak perlu. Dia tidak perlu pulangkan nilai tersebut. Walaupun dah habis kan, dia tak perlu pulang. Tak sama macam function tadi. Function kita kena pulangkan balik. Tapi prosedur dia tak perlu. Okey, oleh sebab itulah sub atur cara function dan juga prosedur boleh digunakan untuk melaksanakan tugas yang sama dan berulang. Jadi dua-dua ni kita boleh guna untuk tugas yang sama dan juga yang berulang-ulang kita akan guna function dan juga prosedur. Okey. Jadi apa kelebihan dia? Apa kelebihan dia bila kita belajar function dan prosedur ni? Kelebihan dia antaranya adalah kod atur cara tu akan jadi lebih kemas. Itu yang pertama. Kod atur cara kamu akan jadi lebih kemas. Okey, tersusun, nampak kemas, nampak tersusun. Okey, dan lebih mudah untuk kita selenggara. Maksudnya kalau ada apa-apa yang perlu kita perbaiki, ada apa-apa yang perlu kita ubah, kemas kini, dia lebih mudah. Sebab apa? Atur cara kita tu lebih kemas, kita senang nak cari, senang kita nak ubah kemudian. Okey. Yang ketiga adalah kita selain daripada kita boleh boleh kita selenggara dengan mudah, kita boleh kesan ralat yang wujud dengan mudah juga. Maksudnya bila kita dah siap kita punya coding kan, bila kita run, tiba-tiba ada ralat. Kat situ sebenarnya bila kita menggunakan function dan prosedur, kita mudah untuk kita cari ralat sebab dia punya atur cara tak terlalu panjang. Sebab dia lebih kemas kan. Jadi senang untuk kita cari dia punya ralat. Okey. Ini antara kelebihan dia lah. Okey. Jadi apa persamaan dan juga perbezaan dia kamu boleh tengok. Okey, persamaan dan juga perbezaan antara function dan prosedur ni kita boleh tengok dalam jadual yang cikgu tunjukkan dalam ni. Okey. Antara perbezaan kita dah tengok lah tadi kan. Antaranya adalah function kena kembalikan data. Kalau yang prosedur dia tidak perlu kembalikan data. Okey, kalau dalam function data yang dikembalikan adalah dalam bentuk integer, double, character, string, array, tapi dalam yang function prosedur dia dalam void. Maksudnya tak perlu pulangkan data. Okey. Dan kenyataan atur cara berakhir dengan return. Sebab dia perlukan pulangan data kalau function. Tapi kalau dalam prosedur dia tidak perlu ada return. Yang ni ada return. Okey. Dan yang keempat perbezaan ni adalah
untuk function dia perlu menerima nilai input. Ini perlu. Kita perlu menerima nilai input. Tapi kalau yang untuk prosedur dia tidak semestinya memerlukan input. Okey. Dan juga atur cara yang dicipta oleh pengatur bagi function juga tersedia daripada apa? Dari atur cara yang ada lah. Kan? Tapi kalau untuk prosedur atur cara dicipta oleh pengatur cara sendiri. Maksudnya dalam function ni banyak dalam library dah ada. Kan? Kebanyakannya lah. Dan juga persamaan dia kat tengah-tengah ni lah. Tadi perbezaan. Ini persamaan dia kat tengah-tengah ni, iaitu yang pertama, atur cara ni boleh digunakan secara berulang. Dan yang kedua, memecahkan tugas yang rumit kepada atur cara yang lebih kecil. Dan yang ketiga, atur cara akan mengembalikan kawalan. Dan yang keempat, memudahkan proses mengesan ralat dan juga membaiki dia dengan mudah. Dan yang terakhir, persamaan dia adalah dapat mengurangkan kod atur cara yang sama dan berulang. Maksudnya benda yang sama tak perlu kita buat lagi dalam main tu. Sebab kita dah siap-siap bahagikan dalam function ataupun prosedur tadi. Okey. Baik. Seterusnya. Okey, ini kita dah tengok dah apa persamaan dan juga perbezaan dia. Sekarang ni kita nak tengok contoh bagi faham. Okey. Nak bagi faham kita tengok contoh. Okey. Jadi dalam contoh penggunaan penyataan function, dalam Python, function ada dua jenis. Ada dua jenis, iaitu yang pertama kita panggil sebagai built-in function dan juga user defined function. Dia ada dua jenis kat situ. Dalam buku teks kamu dia ada tulis dalam ni. Dalam buku teks kamu dia ada dia dah tulis dah siap-siap apa dua jenis function, iaitu built-in dengan juga user defined. Jadi apa yang dimaksudkan dengan built-in ni? Maksudnya built-in maksudnya benda yang dah sedia ada, fungsi yang dah ada dalam library Python. Contohnya ada sum. Sum ni apa? Bukan sum kan? Sum. Bukan sum. Ni sum dalam bahasa Inggeris. Apa sum? Apa maksud sum? Siapa tahu? Sum tu maksudnya jumlah keseluruhan. Kalau min maksudnya apa? Min. Siapa tahu min? Min maksudnya Siapa tahu min? Apa dia, Darwish? Nilai. Yalah, min tu tugas dia apa? Ni yang dah ada dalam library. Min maksudnya minimum. Minimum nilai yang nak digunakan. Maximum. Ni max ni adalah untuk maximum. Jadi ini adalah fungsi-fungsi yang dah ada dalam library, yang dah sedia ada dalam library Python. Kamu boleh guna. Kan? Tadi kita dah tengok kan perbezaan antara function dengan prosedur. Function dia kebanyakan punya fungsi dah ada dalam library. Tapi kalau prosedur dia tak ada. Itu yang kita cipta sendirilah. Okey. Baik, contoh kita tengok. Contoh yang lebih mudah. Dalam buku teks pun ada, kamu boleh tengok. Tapi ini contoh lain yang cikgu bagilah. Pengguna dikendaki memasukkan senarai nombor bulat yang dipisahkan oleh langkau antara nombor. Setelah itu pengguna perlu tekan enter untuk mendapatkan pengiraan jumlah nombor yang terkecil dan nombor yang terbesar. Baik. Jadi macam mana kita nak selesaikan masalah ni? Maksudnya dia ada senarai nombor yang diletakkan berpisah. Dia melangkau antara satu nombor dan bila kita tekan enter saja, bila kita run dia akan boleh mengira jumlah nombor dan juga nombor terkecil apa dan nombor yang terbesar apa. Jadi kita akan gunakan function tu lah. Dalam coding dia macam ni lah. Dalam coding dia yang kita cipta, ini nama file dia, kita cipta nama file dia fungsi sedia ada. Dalam dia punya prosedur kod dia, dalam dia punya kod atur cara dia, dia yang pertama dia mesti boleh menerima input pengguna. Yang mana dia gunakan pemboleh ubah yang bernama input pengguna, input underscore nombor. Yang mana pengguna boleh masukkan nombor tapi dengan syarat kena langkah lah. Langkah step satu, maksudnya dia kena tekan space kan. Lepas dah habis tu baru dia tekan enter. Jadi bila apa pengguna masukkan nombor tu, dia akan masukkan dalam pemboleh ubah yang dinamakan sebagai input nombor. Jadi dalam menerima input ni dia akan letakkan fungsi function tu lah, iaitu input nombor dan dia titik split. Kat sini lah kamu akan tengok nanti macam mana dia panggil. Baik. Jadi untuk yang seterusnya dia menjumlahkan nombor. Ni sum ni untuk jumlahkan nombor lah. Yang means tadi adalah untuk dapatkan
nilai yang terkecil, dan max ni adalah nilai yang maksimum, yang besar. Ni minimum, yang ni adalah maksimum. Okey, jadi yang ini yang min, max dengan sum ni adalah merupakan apa? Merupakan fungsi yang terdapat dalam library. Yang tu dah ada. Jadi kamu just guna dan panggil je. Okey. Jadi bila nak cetakkan tu barulah kita print, okey, kita panggil balik pembuli ubah yang kita guna. Okey, jumlah ni kita guna untuk apa? Untuk menilai jumlah tadi, keseluruhan penambahan tadi yang menggunakan fungsi sum tadi. Okey. Kalau yang terkecil, ini adalah pembuli ubah untuk apa? Untuk minimum. Maksudnya nak mencari nilai yang paling kecil. Dan yang pembuli ubah terbesar adalah untuk kita panggil balik fungsi max tu tadi. Okey. Jadi paparan yang akan keluar dalam kamu punya selepas pada dah masukkan input, inilah paparan dia. Okey, ini untuk output setelah pengguna masukkan nombor. Bila dia masukkan nombor dekat atas ni, kat sinilah dia akan keluar dia punya output. Mana datang output ni? Daripada fungsi function ni lah, dekat atas ni. Okey. Jadi bila run, dia dapat macam ni lah. Contoh kan. Ini contoh output dia lah. Bila dia dah run, dia typekan nombor 101, 201, 401, 4 dengan 9. Maksudnya ada berapa nombor kat sini? Ada 5 nombor. 5 nombor ni telah dimasukkan oleh pengguna. Jadi bila dia tekan enter saja, output yang akan keluar macam ni. Okey. Jumlah nombor dalam senarai adalah 716. Mana datang 716 ni? Adalah pengiraan jumlah nombor tu tadi. Maksudnya nombor yang di-type oleh pengguna ni tadi, kita kena tambah. Kamu guna kalkulator lah, tambah 101, tambah dengan 201, 401, tambah dengan 4, tambah 9, dapatlah 716. Jadi nombor yang terkecil ataupun min tadi adalah 4. Dan yang terbesar adalah 401. Okey. Faham tak? Okey. Jadi kat sini dalam ni dia apa, yang atur cara ni adalah yang main. Yang ni adalah main dia. Okey, yang ni adalah main dia. Function kat mana function? Sinilah. Dia guna function kat sini ada 2, kat sini ada 1. Kan ni. Ni nak jumlahkan ni. Kat sini dia dah ada 1. Jadi ada 3 function yang digunakan. Okey. Jadi dapatlah output dia seperti ni. Okey, boleh? Dalam buku teks kamu dia ada contoh lain lah. Kamu boleh tengok dalam buku teks tu. Okey, contoh dia dalam muka surat 170. Kamu boleh tengok dalam muka surat 170 contoh 4.8. Yang tu panjang sikit. Dia punya data banyak sikit. Macam yang cikgu bagi ni, yang pendek, yang ringkas supaya kamu nampak gambaran. Okey. Nanti kamu boleh rujuk dalam buku teks kamu dalam muka surat 170 tu dah ada dah. Dan kamu tengok dia punya coding dia ada dalam surat 171. Okey. Baik. Ini contoh yang pertama. Okey, contoh penggunaan penyataan function. Manakala function berbentuk user defined. Yang kedua pula lah, yang menggunakan user defined. Yang tadi yang pertama, jenis yang pertama iaitu built-in, yang sedia ada. Yang contoh yang cikgu bagi tadi, ini adalah yang built-in, maksudnya yang sedia ada dalam library. Okey. Yang ni adalah function yang user defined, maksudnya atur cara yang dicipta sendiri oleh pengatur cara. Dia berbeza dengan yang tadi. Yang tadi adalah yang sedia ada. Yang ni kalau gunakan jenis yang kedua, user defined adalah yang dicipta sendiri oleh pengguna. Maksudnya kita yang buat, bukan oleh pengguna, oleh pengatur cara. Jadi kita yang buat atur cara, kita yang cipta dia punya kod atur cara dia untuk function ni. Okey. Jadi dia untuk user define function dicipta disebabkan built-in function tidak dapat melaksanakan tugas. Maksudnya benda yang tak ada dalam built-in tu kita kena bina sendiri. Dan ia memiliki nama yang bebas. Maksudnya nama tu kita sendiri yang tentukan. Maksudnya pengatur cara tu yang tentukan. Dia nak bubuh nama apa pun, dia nak letak nama apa, terpulang. Okey. Jadi contoh, okey, ini contoh untuk yang jenis yang kedua. Okey. Jadi anda dikehendaki membina sebuah atur cara yang boleh mengira luas persegi sebuah segitiga. Jadi pengguna dikehendaki memasukkan nilai tinggi dan juga tapak untuk mengira luas tu lah. Jadi kena paparkan nilai luas. Okey, jadi dia punya kod dia kat sini lah. Kalau kamu tengok
dia define. Kenapa dia guna DEF? DEF ni maksudnya dia jenis yang kedua lah. User define. Maksudnya dia kena isytiharkan. Function yang dicipta tu apa dia? Nama dia apa? Nama dia adalah luas persegi. Luas persegi ni tujuannya untuk kira luas persegi bagi segitiga tadilah. Jadi dia buat satu function yang memang tak ada dalam library. Dia kena cipta sendiri. Jadi kat sinilah bila dia panggil fungsi ni, apa yang berlaku kat sinilah dia kira dia punya luas segitiga tadi. 0.5 ni datangnya daripada mana? 1/2 lah kalau rumus segitiga kan. Luas segitiga adalah 1/2 darab dengan tapak darab dengan tinggi. Itu sebab dia buat macam ni, 0.5 nak senang kira kan. 0.5 darab dengan A darab dengan B. Jadi kat sinilah kamu nampak dia ada return. Sebab apa ada return? Sebab ni function. Dia kena pulangkan nilai tu balik. Jadi ini adalah yang dalam fungsi function yang dibina oleh pengatur cara. Okey, jadi ini untuk bahagian yang input pula. Input ni maksudnya bila kita run sahaja atur cara, yang atas ni tak keluar. Yang ni tak keluar dalam paparan, yang keluar dekat sini. Dan juga output. Yang ni yang keluar, yang ni tak keluar dalam atur cara kamu, dalam paparan output. Ni hanya dalam atur cara saja. Faham tak? Jadi kat sinilah akan keluar atur cara dalam paparan output, ni lah akan keluar dulu. Dia akan tulis atur cara mengira luas segitiga. Kat sinilah dia suruh masukkan, pengguna masukkan apakah nilai tinggi. Dan kat sinilah apa nilai tapak yang dimasukkan oleh pengguna. Bila dah dapat sahaja, dia akan pergi ke, dia akan panggil. Kat sinilah dia panggil. Panggil fungsi yang telah dicipta oleh pengguna tadi, iaitu fungsi luas persegi untuk kira luas. Jadi kat sinilah dia panggil fungsi tu dengan memasukkan nilai tinggi dan juga nilai tapak yang telah dimasukkan oleh siapa? Oleh pengguna tadi. Bila run saja dimasukkan tinggi dan tapak, dia panggil fungsi, dia akan masukkan nilai tu, dia akan terus pergi ke sini. Kan? Bila dah masuk kat sini, barulah dikira berapa dia punya luas dia. Okey, bila dah kira luarnya, kat sinilah baru keluar paparan dia balik. Barulah keluar output dia. Kat sinilah dia panggil balik luas segitiga. Luas segitiga ni datang dari mana? Ni lah formula ubah yang kita gunakan untuk panggil fungsi ni tadi. Jadi bila dia dah kira siap-siap kat sini kan, bila dia dapat jumlah nilai dia kat sini, nilai dia akan balik kepada sinilah. Tu yang kita panggil return. Dia akan asal jadi macam tu. Okey, pakai mouse kan, dia jadi macam tu lah. Okey, jadi kat sinilah fungsi return, dia akan return balik nilai tu dalam pemboleh ubah yang dipanggil tadi. Okey, boleh nampak tak? Okey, nampak macam pening kan, dia panggil sana pergi sini. Tapi sebenarnya nanti bila kamu dah mahir, dia lebih memudahkan. Okey, baik, jadi output dia seperti inilah. Macam cikgu cakap tadi lah, yang ni semua ni, yang cikgu pangkal-pangkal ni tak ada keluar. Yang keluar dekat yang cikgu write ni saja. Kan, kalau kamu tengok, dia keluar kat sini je. Ini je. Yang cikgu write tu semua ada kat sini. Dia keluar kat output ni. Semua ni ada. Kan, yang ni ada. Ni pengguna masuk kan, 12, 7. Jadi dia keluarkan balik. Kan, dia keluarkan balik dan dikira dapatlah jawapan dia. Okey. Boleh. Ini contoh yang jenis yang kedua. Function yang kita bina sendiri. Kalau yang pertama tadi kita tak perlu bina. Memang dah ada dalam library. Yang ni kita kena bina. Okey. Boleh? Setakat ini. Ni perbezaan ni dalam buku teks kamu ada. Ini dah ada dalam ni. Kamu boleh buat sebagai nota kamu lah. Okey. Kamu boleh buat sebagai nota kamu. Okey, ada soalan tak? Sebab lepas ni kamu akan buat aktiviti 4.8. Dalam buku teks kamu, muka surat. Muka surat apa tu? Muka surat 175. Okey, boleh tengok dalam surat 175. Jadi, kamu kena buat latihan kat situ, kena buat guna Python. Siapa yang ada komputer boleh download lah kan, guna komputer Python. Kalau yang tak ada tu, boleh guna PyDrot. Macam yang cikgu share sebelum ni kan. Tahun lepas pun kamu dah buat lah kan, guna PyDrot. Okey. Siapa yang tak ingat nanti beritahu cikgu dalam guru. Nanti cikgu sharekan kembali macam mana kalau nak menggunakan Python, nak guna handphone macam mana nak buat. Kalau kau tak ingat lah, kalau tak ingat boleh tanya cikgu ataupun tanya kawan-kawan. Sebab benda tu kita dah tengok tahun lepas pun cikgu dah share kan, guna handphone pun boleh. Tak ada alasan. Kalau tak ada komputer kan, boleh guna PyDrot untuk kita buat Python.
Jadi kamu kena buat latihan aktiviti 4.8 ni lah. Dalam surat 175 tadi. Jadi nak buat tu kamu berdasarkan contoh yang tadi. Sebenarnya lebih kurang contoh yang ada dalam buku teks tu saja. Kamu ubah suai menjawab kepada persoalan yang ada dalam aktiviti 4.8. Okey? Boleh? Jadi hari ni kita tengok tentang ini je lah. Ini je lah kita akan tengok. Iaitu tentang fungsi function dan juga prosedur tadi. Tapi kita hari ni fokus kepada function sahaja dahulu. Nanti dalam kelas akan datang barulah kita akan tengok yang seterusnya lebih mendalam tentang prosedur. Okey, tentang prosedur. Jadi kalau dalam buku kamu dia ada bagi contoh, ada 3 contoh. Ada 3 contoh dia dah bagi dalam buku teks kamu. Okey. Jadi boleh tengok untuk lebih faham. Jadi jangan terus buat latihan tu, tengok dulu contoh yang ada dalam buku teks tu. Kamu baca betul-betul, insya-Allah boleh faham. Cuma yang dalam slide yang cikgu tunjuk tadi adalah contoh yang lain. Okey? Boleh? Ada soalan tak? Boleh cikgu. Ada apa-apa nak tanya? Tak ada. Senang je. Mula-mula mungkin kamu agak pening lah, macam banyak kan. Tapi bila kamu betul-betul faham fungsi, function dan juga prosedur ni, sebenarnya dia membantu kamu. Nanti kamu akan dapat soalan yang lebih susah kan, lebih kompleks. Bila kamu pecah-pecahkan, kamu akan mahir menggunakan ni. Jadi tapi dalam buku kamu kena ingat lah dia punya coding dia macam mana. Kan, untuk menghasilkan function dan juga prosedur, kena ingat coding dia macam mana. Kamu kena ingat cara dia macam mana. Mesti ada, kalau yang nak isytiharkan function tu kan, user define function tu kena guna DEF. Kan, lepas tu barulah masukkan nama kamu punya function, tak kisahlah nama apa. Okay, lepas tu baru ada dalam kurungan tu ada nilai dia. Sama ada kamu letak A, B ke, X, Y ke kan. Mesti ada koma lah. Lepas daripada tu dah tutup kurungan, barulah ada titik 2 bertindih. Itu dia punya cara nak menulis kan. Macam yang contoh ni. Cikgu buat ni. Ni macam ni. Dia mesti ada ni. Syarat dia mesti ada sama. Kamu kalau salah satu ni, memang tak dapat. Dan mesti ada return. Kalau yang untuk function ni, mesti ada return. Kalau prosedur tak ada masalah. Dia tak perlu ada return pun tak apa. Okey. Baik. Ada soalan tak? Ada apa-apa nak tanya sebelum cikgu habiskan kelas lebih awal sikit, untuk bagi peluang untuk kamu tengok contoh-contoh yang ada dan juga boleh terus buat latihan yang ada dalam aktiviti 4.8. Okey. Ada tak soalan? Tak ada? Ada. Okey, kalau tak ada, okey, setakat itu saja. Kejap cikgu tutup ni dulu untuk nak ambil gambar dia punya kehadiran, kamu punya kehadiran. Kejap Okey, kejap cikgu ambil gambar sekejap. Screenshot. Okey, dah ambil dah gambar, cikgu dah masuk dalam grup. Okey, sebagai bukti kehadiran pada hari ini. Okey, baik. Jadi kalau tak ada apa-apa, itu saja. Okey, tolong siapkan dalam waktu ni, cuba buat. Kalau tak ada, nanti kamu sambung kemudian. Dan minggu depan dah cuti kan. Jadi banyak masa untuk kamu siapkan kerja yang hari ni dan juga kerja yang sebelum ni. Kalau ada yang tak hantar lagi tu, tolong hantar. Okey, jadi kita akan cuti seminggu nanti. Gunakanlah masa yang ada tu untuk siapkan kerja mana kerja yang tak siap lagi itulah. Okey. Okey, kalau tak ada apa-apa, itu sahaja. Terima kasih. Okey, kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, bye-bye. Cikgu. Okey, sama. Terima kasih cikgu. Cikgu. Okey, bye-bye.